Cari Aiman. Suara tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Baik, Alhamdulillah kembali semula dalam forum perbincangan kita pada malam ini bersama dengan dua orang tuan guru kita. Yang pertama, Ustaz Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, nampak macam baru lepas buka puasa tadi Ustaz ya. Alhamdulillah. Macam mana dengan juandahnya tadi ya? Kambing bakar. Kambing bakar. Datuk lagi lagi kepala Datuk Datuk macam mana buka puasa tadi Datuk? Saya biasa je lah, nasi Arab ni. Oh. Macam biasa nasi Arab. Chicken mandi. Itu orang kata apa, macam apa throwback balik lah waktu bulan puasa itu ya Datuk macam-macam menu. Ada sekarang apa nama paste nasi Arab pun dah dijual sekarang kan. Ya, betul. Semua sekarang dah senang je masak, cari ayam je lah. Oh, cari ayam masuk paste dah jadi dah nasi Arab tu Tadi saya tak sempat Datuk. Saya beli-beli dekat tepi jalan je. Ingat kan kok lah ada orang jual-jual macam bazar Ramadan tu kan. Tapi nampak agak meriah jugalah sebab mungkin ramai yang berpuasa pada hari inilah Datuk kan. Baik, kita nak ucapkan selamat datang ke forum yang kita bawakan secara langsung dari Global Ehsan Relief Malaysia, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Topik perbincangan kita adalah berkaitan dengan keluarga moden dan vs keluarga 70-an. Okey, sebelum tu nak tanya lah Ustaz Hanafi berkeluarga pada tahun bila Ustaz? Saya kahwin. Kahwin Ustaz? Lupa lah. Tak. Saya 28 hari bulan 26 hari bulan 8 ni. Tak berapa minggu depan ni saya cukuplah 26 tahun berkahwin. 26 tahun berkahwin. Kalau Datuk kita, Datuk Ustaz Kazim, tahu berapa tarikh lahir anniversary? 94. Tahun 94? Masya Allah. Jadi dah kira dah lebih 20 tahun dah tu Datuk. Alhamdulillah. Aiman baru nak pergi ke Saya baru pandai berlari tu Datuk. baru berumur 4 tahun. 4 tahun ni. 4 muda lagi. Okey. Muda lagi. Jadi kita nak tengok daripada sudut keluarga moden dan keluarga 70-an ni ada beza ke di antara kita. Dan macam saya Datuk, saya berkahwin pada 2013 pada bulan Januari. Waktu tu masih lagi belajar di Jordan, mak suruh pergi belajar. Tapi kita ni merenyam lah orang kata kan. Nak ngorat-ngorat anak dara kat sana tak boleh Ustaz Nafi. Tapi orang kata lah kali minta kahwin je lah. Tapi selamatlah lulus, boleh juga kahwin kan. Tapi betul lah. Orang Jordan mahal-mahal katanya. Betul lah tu, betul. Sebab kalau orang Jordan ni tu, dia orang pernah bagi tahu kita kalau nak kahwin tu dia kena ada dua. Yang pertama kena ada rumah syagah, dia kena ada, yang kedua kena ada kereta lah. Sebab tu biasanya umur 40 kahwin dengan umur 20 tahun. Jadi gambaran dia agak berbeza lah Ustaz Nabi kan. Nabi masa saya tengok satu laki-laki jalan dengan perempuan, anak dia ke? Rupanya orang rumah dia. Jangan perempuan kita tak pasal. Rupanya isteri dia, rupanya dia. Ingatkan anak dia. Kalau anak betul dia, saya rasa ingat bawa cucu agaknya kan. Betul.
Baiklah, jadi itu orang kata sedikit daripada gambaran topik kita pada hari inilah Ustaz Nafi yang mana corak yang berbeza. Kalau kita lihat pada ibu ayah kita pada tahun 70-an dan corak yang berbeza bagi orang kata bayi-bayi saya ni lah, mungkin cara didikan tu berbeza. Anak zaman dulu kalau angkat rotan semua dah berlari pergi solat. Tapi anak zaman sekarang ni agak berbeza. Nak kena dibelai, nak kena di ni. Kalau tak beli mainan, tak dibagi game, barulah boleh solat. Macam tu. Jadi kita nak terus pada soalan pertama lah Ustaz Nafi. Sebab orang kata kita bersama dengan Ustaz Datuk Kazim Ilyas ni, kita nak manfaatkan betul-betul lah pada malam ini. Baik, yang pertama sekali, keluarga merupakan sebuah organisasi yang terbentuk daripada pertalian darah, perkahwinan dan juga perkahwinan dan orang kata anak angkat dan sebagainya. Peranan keluarga adalah sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak. Ini kerana keluarga merupakan ejen bersosial yang paling berpengaruh pertumbuhan mereka. Banyak perbezaan antara keluarga pada zaman kini. Baik, kita nak tanya kepada Ustaz Hanafi. Itu sebagai kita punya sinopsis lah. Ustaz, kita bangun lambat, mak ayah rotan, bising. Kita tak solat, mak ayah rotan. Kita balik lambat dari pergi bermain dengan kawan, dah kena kejar dengan batang penyapu. Tapi zaman ini kebanyakan anak bangun lambat, mak ayah tak tegur, anak tak solat, mak ayah biar, kita balik lambat pergi melepak, mak ayah diam. Anak ada pakwa, makwa siap ajak datang tidur ke rumah. Apakah punca sehingga ibu bapa semakin open-minded dengan anak-anak seperti ini? Beza keadaannya. Macam saya dulu berbiak jugalah Ustaz Nafi. Kena bantai dekat Ponggong. Lambat balik maghrib pukul 7 baru nak balik. Piap dia bagi. Tapi zaman sekarang ni berbeza keadaannya. Mungkin Ustaz Hanafi boleh beri gambaran. Sebab apa sebelum tu Datuk? Sebab saya sangat-sangat rapatlah dengan anak pada Ustaz Hanafi ni, Syafiqah. Kan? Jadi saya tengok agak unik lah family Ustaz Hanafi ni, dan saya tengok Ustaz Hanafi banyak open minded dengan anak-anak tu sendiri, tapi menjadi. Okey, silakan Ustaz Hanafi. Baik, terima kasih pada Dayi Aiman yang saya hormati dan saya kagumi, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dayi Aiman matikan bunyi tak? Mic, alright. Yang saya hormati Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Saya baru tengok satu video yang mana Datuk telah menyampaikan pesanan menolak tawaran MT UMNO ketika Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri dulu untuk jadi ahli penasihat Majlis Tinggi UMNO. Datuk tolak. Itu satu penghormatan bagi Datuk meletakkan golongan agama pendakwah bebas ni. Namun Datuk boleh menyampaikan nasihat, beritahu jangan tolak hudud, dan Datuk juga menyampaikan nasihat iaitu hentikan konsert-konsert hiburan. Dan ini adalah satu hasil didikan dan tarbiyah Ibu Datuk yang luar biasa sehingga boleh menyampaikan teguran kepada pemimpin dalam keadaan yang penuh hikmah. Ini keluarga dulu dengan keluarga sekarang. Tuan-tuan, keluarga dulu dia mengajar anaknya dengan hikmah. Mungkin tak ada motivasi, tapi datang rotan besi. Mungkin kena rotan tu boleh membentuk kita. Selepas di rotan, kita mengerti. Rupanya kalau buat salah, aku dihukum. Tetapi ibu dan ayah, dia mengatur strategi supaya kita nak jadi orang yang berjiwa kental. Dengan rotan tadi menyebabkan kita jadi kental, kita jadi kuat. Hari ni budak-budak orang panggil generasi strawberry ni, keluar universiti, tak kerja, kena marah sebab datang lambat, berhenti kerja, sentap, koyak dan macam-macam lah benda berlaku sebab jiwa dia tak kuat. Mak dan ayah tak mendidik mereka. Jadi untuk jawab soalan ni, kenapa open-minded sangat? Open-minded sangat. Mak ayah zaman dahulu lebih open-minded dan sesuai untuk zamannya. Open-minded ni maksudnya apa? Terbuka kepada kebenaran. Kebenaran pada zaman dahulu dan sampai bila-bila hanyalah Islam. Jom pujuk hati kita. Hari ni kita habis puasa 10 Muharram, hari Ashura.
jom pujuk hati kita. Kita terbukalah diri kepada kebenaran. Kerana lawan terbuka, open-minded tersebut tertutup. Tertutup ini maksudnya menolak kebenaran. Dan apa makna sombong, takabur dalam bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu, tak lain dan tak bukan menolak kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Kebenaran yang diajar oleh mak dan ayah kita, tiada Tuhan selain Allah. Allah, kita belajar pula sifat 20. Sifat 20 antara yang diterap, Allah Maha melihat. Asma'ul Husna, Allah juga Maha melihat. Zaman saya dulu, Dai Aiman, saya duduk asrama tentera. Di asrama tentera saya ni, banyak berlaku kes kecurian. Bila seorang mencuri, 100 orang kena bumping tengah panas. Sampai ada orang mengaku. Dan kemudiannya adalah denda-denda yang dikenakan. Itu cara tentera. Seorang buat salah, semua kena. Dan apa berlaku? Saya punya almari lah tak pernah kena curi. Kenapa? Saya tulis kat almari saya, Alif, Lam, Lam, Ha. Allah tahu apa kau nak buat. Allah Maha melihat. Pencuri zaman dahulu beriman pada Allah. Dia nak masuk bilik, lepas tu nak mencuri almari saya, dia nampak Alif, Lam, Lam, Ha. Dia tak jadi mencuri. Berimannya. Hasil didikan mak dan ayah, open-minded kepada kebenaran yang dipanggil Islam. Tu dia. Allah nampak apa kau buat. Allah tahu siapa yang mencuri ikan lebih tadi. Allah tahu siapa yang tak puasa hari ni. Zaman dulu mak. Allah tahu, Allah Maha melihat. Allah nampak walaupun mak dan ayah tak nampak. So, pendidikan berdasarkan akidah yang Allah itu wujud. Allah Maha melihat. Dan ketika itulah berjaya menerapkan keimanan dalam diri anak. Selesai bab imam. Lepas tu tuan-tuan, dia ajar bab solat. Solat, kalau tak solat, ayat rotan. Ini juga sejajar dengan hadis Nabi. Umur 7 tahun, ajar dan ajak dia solat. Ajar di rumah. Ajak ke masjid supaya dia belajar bersosial. Dia tahu ada rumah Allah, masjid, jangan lari sana sini. Ada malaikat di rumah Allah, kena beradab. Sebab tu anak-anak zaman dahulu, kalau pergi rumah orang, dia tak mengambil barang. Dia tak berlari sana, tak berlari sini. Dia tak ambil permainan orang, tak pergi ambil ni, pergi ambil cawan orang, almari, lompat atas sofa, tak ada. Anak zaman dahulu. Sebab daripada umur 7 tahun dibawa ke masjid. Jangan berlari. Jangan ni. Kalau tak cubit, rotan. Dah dia ajar. Ada hukuman. Dan berbeza dengan anak zaman sekarang. Jadi hyperaktif, melompat masuk rumah orang, tarik langsir, tercabut langsir, buka peti air selamba, naik tangga, naik ke atas, pergi tidur dekat rumah pakcik itu selamba je. So tak. Bayangkan, yang pertama dia ajar akidah, yang kedua dia ajar adab. Solat tu satu adab bagaimana nak berhadapan dengan rumah Allah. Diajak pergi ke masjid, adab juga, akhlak juga. Di rumah Allah ada akhlak. Kalau di rumah Allah berakhlak, bagaimana dengan rumah tetamu ataupun rumah pakcik yang kita ziarah? Dan seterusnya, saya secara ringkas lah. Sebab saya nak jawab soalan kedua. Lepas tu, saya insyaAllah tu. Saya kalau bolehlah cakap, saya peminat nombor 1. Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Masa tak tahulah Syafiqah masuk da'i dulu. Kan? Syafiqah masuk da'i dulu. Okay, salam kat Datuk Ayah minat kat dia. Masa tu saya rambut pun tak ada. Lalu rawatan kemoterapi. Alhamdulillah. Syafiqah tu pun alhamdulillah. Hasil didikan zaman saya dulu tu. Saya ikut hasilkan didikan mak dan ayah saya untuk menjadikan Syafiqah tu dan anak-anak saya yang lain open-minded pada kebenaran. Kita tak boleh takbur. Nobody perfect. Tak ada siapa yang sempurna. Yang sempurna hak milik mutlak Allah. Makhluk tidak ada satu pun yang sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Syafiqah belajar daripada Ustaz Kazim. Syafiqah belajar daripada Ustaz Roslan. Syafiqah belajar daripada orang lain. Syafiqah tak pernah masuk pertandingan pidato. Syafiqah pergi ni pun sebab ayah paksa Syafiqah pergi.
Tetapi bila Syafiq, ayah tak tahu entah esok tak lusa ayah mati. Kanser ayah dah berjangkit, dah merebak. Ayah minta ada seorang anak ayah yang boleh sambung kerja-kerja ayah ni. Jadi alhamdulillah dia pergi dan dia terpilih dan hasil didikan ya, transfer feeling. Ini kaedah motivasi. Motivasi mak ayah kita, tok nenek moyang kita dulu, dia mungkin motivasi dia selalu bercerita pada anak-anak dia. Tapi motivasi sekarang, anak yang masih belajar di UIA, kita nak suruh pujuk macam tu, kaedah dia. Ya, kalau saya keras sangat, mungkin dia stres, mungkin dia tidak terpilih, mungkin dia gagal menyampaikannya. Tetapi bila saya pujuk dia, bagi motivasi dan kena belajar merendah diri. Dan alhamdulillah, akhirnya hasil didikan Ustaz Kazim, Dayi Aiman pun ada masa tu kan. Alhamdulillah. Saya cakap kat Syafiqah satu je. Allah ada, minta tolongan Allah. Tak tahu, belajar. Kalau ditegur, jangan menangis, jangan sedih. Perbaiki kesalahan kita. Itulah ibu ayah tahun 70-an, 80-an yang mendidik anak-anak mereka. Dan alhamdulillah, ramai pemimpin-pemimpin hari ini pun kebanyakannya daripada didikan mak ayah 70-an dulu. Wallahualam. Ustaz Nafi, saya sukalah wording Ustaz Nafi tadi. Ustaz Nafi kata transfer feeling. Betul Ustaz? Transfer feeling. Maknanya kita bukan menggunakan elemen kongkongan ataupun elemen kena kau tak boleh yang ni, kau tak boleh yang ni kan. Yang penting kita transfer feeling dan dia faham dan dia akan galas tanggungjawab tu dengan baik. Sebab kalau Datuk Ustaz Kazim pun tahulah, Syafiqah ni di antara kalau kita sebut da'i perempuan, dia number one lah. Yang paling orang kata strong, yang paling berani dan yang paling orang kata boleh bagi komitmen dengan apa-apa program sekali. Itu Syafiqah lah, sekenal saya lah kan. Baik, Datuk, kita nak tanya Datuk lah. Dekat rumah Datuk ada rotan tak Datuk? Ada. Kena ada. Ada. Waktu kecil-kecil Datuk, waktu kecil-kecil dekat rumah. Oh ya. Yeah. Waktu kecil-kecil dulu Datuk, dekat rumah Datuk waktu kecil-kecil, dekat rumah mak dengan ayah Datuk ada dia letak rotan tak dekat rumah? Kami mengajar Quran, saya mengajar Quran, mak saya mengajar Quran. Jadi memang kena ada rotan. Oh. Okey. Setiap malam, setiap petang ramai orang datang mengaji di rumah, anak-anak budak-budak muda, anak-anak kecil. Jadi saya pun pegang rotan, mak saya pun pegang rotan. Umur berapa tu Ustaz? Memang rotan tu ada. Kemudian yang rotan yang rotan tu lah, di belakang dia ada simpul bulat pula. Itu aja kalau patah pun ada stok baru lah kan. Jadi maknanya kalau zaman 70-an ni Datuk kan, maknanya dengan simbolik rotan tu sendiri kita dah boleh tunduk dah. Kita dah boleh hormat dah dengan mak ayah kita. Itu simbolik lah, orang kata bukan nak rotan sangat. Tapi ia merupakan simbolik untuk kita menghormati mak ayah. Sampai tahap kalau jalan dekat depan dia sanggup pusing tu, pusing meja kat belakang, pusing kat bilik belakang, baru pusing balik masuk ke dapur. Itu zaman dulu lah kan. Jadi tapi zaman sekarang ni agak berbeza lah dan menyebabkan zaman sekarang ni kurang penghormatan kepada ibu ayah kerana mungkin anak-anak ini melihat bahawa anak-anak ni alah macam member je. Relax-relax je. Mak ayah pun lebih suka pendekatan seperti itu, rapat dengan anak-anak. Baik, kita nak tanya kepada Datuk. Apa faktor yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang ni lebih berani melawan mak ayah dia? Da'i Aiman, kejap. Da'i Aiman. Ya. Saya sebab saya kena tarik pukul 9.30 saya dah kena keluar. Okay. Saya gini je. Saya jawab soalan yang bukan Datuk punya soalan tu. Saya jawab soalan saya yang kedua. Dan yang Aiman tak tanya. Saya jawab sendiri. Okey, silakan Ustaz Nafi. So gini je. Sahabat, sidang pendengar dan penonton Global Ehsan Relief pada petang ni, dia jangan lupa formula 7P. Nak untuk faham sebab kita nak ringkas. P yang pertama, kena didik anak-anak zaman sekarang ni macam orang zaman dahulu, iaitu 7P. P yang pertama adalah perhatian. Memberi perhatian dan menarik perhatian. Perhati anak kita kawan dengan siapa, perhati cara dia bercakap. Kalau dia cakap bodoh, panggil dia. Kenapa kau cakap bodoh?
Kenapa kau buat macam ni? Kenapa macam ni? Tanya dia. Supaya dia akan menjawab. Bagi peluang dan ruang dia menjawab. Memberi perhatian dan menarik perhatian. Beri perhatian bila dia bercakap. Beri perhatian bila dia buat salah, kita rotan. P yang kedua, menarik perhatian ni supaya dia kagum dengan kita. Ayah penat, ayah letih, ayah nak baring kejap. Ayah kerja hari ni, berapa banyak kerja ayah buat. Ayah kena marah kat tempat kerja. Kena cerita kat dia. Sebab memberi perhatian dan menarik perhatian supaya anak-anak anggap kita hero. P yang kedua, puji dan peluk. Mak ayah saya suka puji saya. Mak ayah saya suka peluk saya. Masa zaman saya kecil. Kalau tak salah. Kalau salah memang kena rotan. Puji anak kita supaya sebelum mak rempit puji. Puji anak kita sebelum kawan-kawan yang nakal puji. Akhirnya dia akan ikut. Kadang-kadang mak ayah ini terlalu marahkan anak. Marah. Dia pun fed up. Dia keluar rumah ada orang puji dia. Dia ikut orang tu. Peluk anak kita sebelum orang lain peluk. Peluk, usap dahi dia. Bacalah doa. Hari ni Ustaz minta Ustaz banyak sharekan doa-doa untuk lembutkan hati anak-anak. Dan puji peluk akan menyebabkan ikatan kasih sayang anak-anak dengan ibu dan ayah makin erat dan rapat. P yang ketiga, pendidikan. Pendidikan terbahagi kepada 3A. A pertama, agama. Mak ayah kita didik dulu-dulu memang agama. Mengaji Al-Quran. Bila Ustaz Kazim cerita, rotan tu memang wajib, itu memang ada. Nabi cakap, umur 7 tahun ajar dan ajak solat, 10 tahun tak solat, rotan. 20 tahun tak solat, tembak. Bukan tembak, naas je. Okey, pendidikan yang pertama agama. Pendidikan kedua adalah akhlak. Jangan orang tua-tua tunduk. Jangan menyampuk cakap orang tua-tua. Dan akhlak lah. Cara bercakap, cara tolong orang apa semua, gotong royong kena terlibat. Itu akhlak dia ajar. Dan last kali akademik. Kau jangan jadi macam ayah, bodoh, tak pandai belajar. Ayah tak pernah masuk universiti, belajar betul-betul. Itu perkataan daripada mak dan ayah kita dulu. Jangan bodoh. Macam mak saya selalu pesan satu je pasal akademik. Mak tak pandai. Mak zaman Jepun dulu kan. Mak saya cakap gini je. Dia kata, dia peminat filem Indonesia dulu. Banyak filem Indonesia. Nama dia Rano Karno, hero tu. Ada tak lalat sikit. Dia cakap gini, orang-orang yang bodoh akan menjadi santapan orang-orang yang lebih pandai. Mak saya sebut, arwah mak saya daripada kecil, bila dia tengok saya balas, dia akan cakap orang-orang yang bodoh akan menjadi santapan orang-orang yang lebih pandai. So, cuba pujuk hati kita. Sedaya upaya didik anak-anak kita dengan falsafah. Falsafah ni, dia akan merangsang orang berfikir. Belakang parang kalau dia asah lagi kan tajam. Ajar anak-anak berfikir dan melahirkan pemikiran. Tanya pendapat dia. Apa pendapat engkau tentang budak yang berpakaian macam ni? Apa pendapat kakak tentang TikTok? Syafiqah bagilah explain. Aisyah bagilah explanation dia. Ain bagilah explanation dia. Huzaifah bagilah explanation dia. Iman beritahu explanation dia. So, dia akan berinteraksi. Macam itulah ayah saya buat dulu. Dia duduk kat bus stand, sementara tunggu bus, tengok tu bang. Apa komen abang pasal orang tu? Orang tu, baiklah ya. Kenapa nampak baik? Tadi nampak tak? Dia kutip sampah, buang lontong sampah. Perkara kecil je, tapi mencetuskan keazaman saya tak nak tengok sampah. Nampak sampah walaupun sekarang ni, macam ni, saya nampak sampah sebab didikkan ayah saya, kutip sampah, buang sampah. Itu perangai. Didikkan daripada pemikiran. Dan P yang seterusnya selepas pendidikan, jangan lupa satu lagi. Apa dia? Iaitu pukul. Kalau dah tak boleh makan, pukul. Pukul ni tuan-tuan bukan untuk mencederakan, tapi untuk mendidik dan membetulkan. Dan P yang seterusnya selepas pukul, P yang keenam adalah pujuk. Pujuk ni bracket motivasi. Yang P kelima, pujuk. Pujuk ni motivasi. Kalau dia gagal lah SPM, pujuklah agar dia kembali jadi orang yang hebat.
Boleh. Bukan semua yang masuk universiti tu berjaya. Dan bukan semua yang gagal masuk universiti tu golongan orang yang tak ada gunanya. Ramai yang tak masuk universiti boleh jadi jutawan macam Syed Mokhtar Al-Buhari. Dan yang keenam tuan-tuan, yang ketujuh adalah periksa. Periksa lah. Mungkin ada salah kita, anak-anak kita tak jadi orang. Mungkin ada dari sudut sumber rezeki kita. Mungkin ada juga dari sudut kelemahan kita. Kita mungkin tak didik anak kita dengan agama sehingga ikut barat dan akhirnya anak kita tak reti menghormati ibu dan ayah pada hari ini. Dan P yang seterusnya, yang periksa ni tuan-tuan, periksa juga pada suami, pada isteri. Tanya, bang, saya ni isteri yang baik ke tak? Abang, ada tak cara nak didik anak kita? Periksa. Kan? Abang jangan kasar sangat pukul anak macam tu, takut dia lari rumah. Sebab zaman sekarang berbeza zaman dengan zaman dulu. Ini periksa ni penting. 7P. P yang pertama, perhatian, memberi dan menarik perhatian. P kedua, puji dan peluk. P ketiga adalah kita beritahu apa dia. P ketiga, pendidikan terbahagi pada 3A tadi. P keempat tuan-tuan adalah pukul, bracket hukuman. P kelima adalah pujuk. P keenam periksa. P keenam penghargaan. P ketujuh periksa. Itu saja daripada saya, Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim. Doakan Syafiqah, anak-anak saya barakah macam al-barakah tu. InsyaAllah. Dari Aiman, saya beransur dulu. Global SR Relief perlukan bantuan tuan-tuan sebab waktu PKP ni ramai yang kena buang kerja dan berada dalam keadaan tertekanan. Kita baru selesaikan satu kes di JB yang seorang wanita yang anaknya telah diambil oleh pihak Along dan Alhamdulillah kita dah selesaikan hutang Along dan Alhamdulillah dia boleh teruskan kehidupan. Mulanya berniaga sebab kena buang kerja, akhirnya ada masalah. Ramai. Besok pagi kita ke Tanjung Karang, ada satu keluarga yang ada beras, tapi makanan pun, duit pun dah tak ada, anak 4 orang. InsyaAllah, pada minggu akan datang, kita akan bagi bantuan per 10 orang buta, satu orang buta kita bagi RM300 sebab mereka tak boleh urut, waktu PKP, waktu COVID, waktu apa, SOP dan macam tu. Mereka terputus belanda. Sedangkan mereka buta, itulah, bantulah Global Ihsan. Terima kasih Ustaz Kazim kerana sudi setiap bulan bantu kami kat sini. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Yang kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanafi. Satu poin yang kita boleh ambil pada Ustaz Hanafi tadi adalah realistik. Realistik iaitu kadang-kadang mak ayah kita masak dan dia kata, ni untuk Pak Din belakang rumah. Ni untuk Cik Nap sebelah hujung sana ni. Ni untuk Kak Leha hujung-hujung kampung sana tu. Bila kita pergi ke rumah dan secara realistiknya kita secara tidak langsung kita belajar daripada apa yang diajarkan oleh mak ayah kita. Baik, kita nak terus kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan soalan kita sebentar tadi Datuk kan. Hatta Datuk sendiri pun dibesarkan dengan orang kata sebatang rotan. Dan orang kata kalau kita tengok rotan pun kita dah rasa macam takut. Tapi berbeza dengan anak-anak zaman sekarang ni yang mana mereka dah tak ada rasa hormat dan mereka ada sampai tahap mereka melawan ibu bapa mereka. Dan apa faktor yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang lebih berani melawan ibu dan bapa mereka? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Aiman yang saya hormati, Al-Fadhil Ustaz Hanafi dan Global Ihsan Relief. Seterusnya para penonton mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena melihat bahawa apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku, yang telah berlaku, semuanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dah bagi tahu bahawa tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal di dalam Quran. Bayangkan tuan-tuan.
Allah cerita kepada kita, misalnya cerita tentang syaitan, iblis, dan bagaimana tipu daya iblis. Nabi menghuraikan lagi. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang dunia. Dunia ni macam mana? Nabi lagi terangkan lagi, dunia ni macam mana? Supaya kita jangan terpedaya dengan dunia yang menipu kita. Lahwun wa la'ibun ini. Kemudian, Allah Ta'ala juga memberitahu kepada kita, bila kita hidup dalam dunia ini, akan ada orang yang akan merosakkan kita. Sebagaimana iblis yang nak merosakkan manusia. Sebab itu disebutkan minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Ia akan membuat kerosakan, membolak-bolakkan hati manusia, menimbulkan was-was dalam kalangan manusia. Maka kita sebagai orang Islam, carilah siapa manusia ni yang kerjanya nak membawakan kerosakan kepada umat Islam dan generasi umat Islam. Masalah kita ni baca Quran, buat musabaqah ni berpuluh-puluh tahun dah. Tapi kita masih lagi belum mengenali siapa musuh kita yang nak merosakkan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah dah bagi tahu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan yang Allah Ta'ala murka. Orang-orang tu bukan jalan orang yang Allah murka. Dan juga bukan jalan orang yang sesat. Allah ajar dah. Carilah siapa golongan yang Allah murka dan golongan siapa yang sesat. Jangan ikut jalan itu. Allah pesan, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan tu. Maka bila kita baca doa, kita buat tahlil, kita baca doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kami pertolongan kepada kami daripada orang-orang kafir. Allah sebut dalam Quran. Sampai paling jelas Allah Ta'ala sebut. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehinggalah kamu ikut cara mereka. Millah mereka. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, mereka nak merosakkan kita ni bukan sikit-sikit. Jangan kita faham mereka nak merosakkan manusia umat Islam ni biasa-biasa, sempoi-sempoi aja. Mereka buat kerja cukup hebat. Bergembeling tenaga. Mereka mengkaji satu benda. Yang orang ni nak buat macam mana, untuk orang ini nak buat macam mana, untuk macam ni nak buat macam mana. Engkau buat macam ni, kau buat macam ni. Dan mereka juga mengkaji hadis. Mereka mengkaji hadis. Tuan-tuan, Nabi katakan dalam badan manusia ni ada satu daging. Baik benda ni, baiklah batang tubuh dia. Kalau hak ni rosaklah. Maka mereka akan mencari macam mana nak merosakkan hati ni. Dengan sombong, riak, belagak dan sebagainya. Tapi cubalah faham daripada matan hadis tu secara literal. Nak rosakkan manusia, rosakkan hati dia. Maka kita melihat banyak pemakanan yang merosakkan hati.
yang telah dicipta oleh orang-orang yang disebutkan tadi, dan anak-anak kita makan benda tu. Tuan-tuan perasan tak benda ni? Kita kata musuh kita orang ni. Kita kata musuh kita orang ni. Kita kata musuh orang Islam ni golongan ini. Tiba-tiba mereka inilah yang membuatkan benda-benda yang dimasukkan ke dalam badan kita. Tuan-tuan percayakah? Allah kata dah, mereka ni musuh kamu. Mereka ni nak sesatkan kamu. Mereka ni nak larikan kamu daripada jalan Allah. Tapi apa yang mereka buat, itulah yang kita berebut nak ambil. Tanpa soal siasat, tanpa kaji-kaji. Berapa banyak dah orang kita yang bagi makan pada anak cucu kita. Benda-benda yang boleh merosakkan hati, mengeraskan hati, membekukan hati. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa lagi yang tak cukup di Malaysia ni? Beritahu saya. Sekolah agama bersepah. Mahat Tafiz satu daerah 3-4 tempat. Sekolah kafar. Jekof. Bersepah. Ceramah agama. Ustaz asatizah ni. Kami Sakimi cantik baju Datuk. Beli kat mana? Sempat tanya lagi kami Sakimi ni. Tuan-tuan, berapa banyak pelajaran agama dalam TV, dalam radio, berapa banyak da'i, PU, bersepah. Tapi kenapa anak-anak jadi macam tu? Maknanya ada satu lagi gerakan yang lebih besar yang berjaya menguasai minda mereka, perangai mereka. Benda yang kita sebut ialah benda dalaman. Tuan-tuan, anak-anak dilahirkan dalam keadaan bersih. Yuladu alal fitrah, bersih, elok. Tiba-tiba jadi nakal. Umur 3 tahun nakal, agresif, hyper. Apa sebab? Cek, tengok. Takkan langsung kita tak boleh fikir, tuan. Lebih malang lagi, sudahlah tak mau berfikir. Orang cuba nak membuka minda, orang tu pula dibenci. Maka kita pun membuat perbandingan. Orang dulu tak ada macam ni. Orang dulu tak ada macam ni. Zaman dulu budak-budak tak ada macam ni. Zaman dulu awak buat apa? Mak pak awak buat apa? Masukkan badan apa dalam badan awak tu, benda apa yang dimasukkan? Dia masukkan susu mak awak. Hari ni baru beranak, susu apa yang dia masukkan? Ubat apa yang dia masukkan? Kemudian awak bercakap supaya budak ni jadi lembut hati. Kena kaji, tuan-tuan. Ini bukan soal kecil. Kita dikuasai oleh golongan Yahudi dan Nasara. Daripada sekecil-kecil masalah. Sampailah kita lihat hari ini. Mereka buat itu semua dengan perancangan. Lambang yang dibuat ada makna. Lambang yang diperkenalkan ada makna. Lambang yang diperkenalkan ada makna. Sampai lambang ni pun ada makna. Tapi orang kita ikut. Dan lebih malah lagi, tanpa segan silu kita ambil pemakanan, cara pemakanan. Dan kita tukar daripada pemakanan sunnah kepada pemakanan yang disebutkan tadi. Saya tak heran, tuan-tuan, kalau budak 6 bulan dah makan fast food. Kita dah boleh menerima memberus gigi, guna ubat gigi. Dan bila ditunjukkan sunnah bersiwak bersugi, kita naik geli. Apa ni bersiwak-siwak? Yang hak Rasulullah buat, semua naik geli. Yang hak Nabi buat, semua kata tak relevan di zaman moden.
Pemakanan zaman Nabi, cara Nabi, rotan, semua tak sesuai. Zaman kita dulu kalau orang buat salah, berdiri tengah padang. Cikgu sekolah berdiri tengah padang. Suruh budak berdiri. Tak buat kerja sekolah, berdiri atas kerusi. Zaman sekarang jangan buat. Salah etika. Bawa rotan pun salah. Lepas tu kita nak cakap, kita nak melahirkan budak-budak yang baik. Kenapa budak-budak sekarang masalah? Masalah apa? Kita sendiri tuan-tuan mengikut cara pendidikan yang bukan Nabi Muhammad bawa. Saya takut tuan-tuan hari ini. Bila orang, saya ada komen satu orang dalam Facebook. Dia kata habbatus sauda dan madu itu hanyalah makanan tambahan, kesihatan tambahan je. Dia bukan ubat. Dia hanya sebagai makanan tambahan. Ubat, Panadol, paracetamol itu ubat. Madu dan habbatus sauda tak ambil pun tak apa, dia ni macam makanan tambahan, suplemen je, nak komplit kesihatan je. Saya tegur dia, brother, Nabi tak sebut pun komplit. Nabi tak sebut pun dia makanan tambahan. Nabi sebut dia adalah ubat. Nabi sebut dia adalah syifa, penawar. Tuan-tuan bayangkan hari ini orang punya mengagungkan ubat-ubat ciptaan yang tangan-tangan ini yang saya sebutkan awal-awal mukadimah tadi, lebih daripada meyakini apa yang disebut oleh Nabi yang nak bawa kita masuk syurga. Quran lebah, surah lebah, madu lebah tu dalam Quran pun orang boleh bercakap dia bukan ubat. Kerana apa? Kerana adanya golongan yang saya sebutkan tadi mengatakan bahawa benda ni tidak ada kajian ilmiah. Benda ni bukan ubat. Yang cakap ini ialah orang yang tak kenal Allah, musuh Islam. Bayangkan tuan-tuan, budak-budak tak nak diberi minum madu. Sedangkan madu, ubat di dalam hati kita, di dada kita, paru-paru kita. Kenapa tidak diberikan madu lebah? Kenapa hari ini manusia kata tak ada ubat? Kenapa tak pakai madu lebah? Habbatus sauda. Kerana pemikiran daripada kecil telah diberi makan, disuntik dengan macam-macam benda. Da'i Aiman, saya membaca kitab berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ni bermula tahun 96 Da'i Aiman. Masa tu Da'i Aiman umur 6 tahun. Saya dah baca dah hadis-hadis perihal tanda-tanda kiamat. Wajar saya baca kitab. Masa tu saya mengajar di masjid, di surau dan sebagainya. Saya baca hadis-hadis Nabi bahawa tanda-tanda kiamat itu orang akan bertukar menjadi babi dan kera. Menjadi babi dan kera. Saya duk fikir, macam mana menjadi babi dan kera? Masa bila manusia nak jadi kera? Beruk monyet ni. Sebab kita baca dalam satu hadis Nabi SAW. Tabitu ta'ifatun min ummati ala aklin wa syurbin. Wa syurbin wa lahwin wa la'ibin. Nabi SAW menyebutkan kepada kita satu puak daripada umat aku. Pada waktu malamnya makan dan minum, bermain-main, berseronok-seronok. Summa yusbihuna qiradatan wa khanazir. Dan pada pagi besoknya mereka bertukar menjadi kera dan babi. Menjadi kera dan babi, kata Nabi. Wa yub'atsu ala ahya'in min ahyaihim rihun fatansifuhum. Dan dihantar orang-orang kepada orang yang hidup di kalangan mereka suatu angin yang akan mengubah kejadian mereka.
kama nasafat man kana qablahum, seperti mana yang telah diubah orang-orang yang sebelum daripada mereka, bistihlalihim al-khumur wa darbihim wadh-dhufuf, kerana pada masa itu sebagaimana yang telah diubah orang sebelum mereka disebabkan mereka menghalalkan minum arak, muzik yang melalaikan, dan kata Nabi wattakhazatul qainat, dan mereka mendengar akan penyanyi-penyanyi daripada perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut dalam hadis ni akan sampai satu masa umat dia malamnya berhibur, minum, makan, lepak-lepak, enjoy, besok pagi jadi babi dan kera. Besok pagi tu kata Nabi, orang tu pergi tengok, semalam jumpa elok orang, hari ni perangai babi dah. Dia hantarkan satu angin kepada dia. Wa yub'atsu ala ahya'in min ahyaihim rih, kata Nabi. Dia hantarkan angin, berubah perangai. Macam mana ditukar orang-orang yang sebelum daripada itu jadi babi dan kera? Kenapa yang jadi macam itu? Kerana Nabi SAW sebut orang-orang sebelum daripada mereka dulu bistihlalihim al-khumur, mereka menghalalkan arak. Wa darbihim, mereka menghalalkan perkara-perkara yang disebut sebagai muzik. Wa darbihim bidzufuf, duk halalkan muzik. Dan kata Nabi wattakhazatul qainat, mereka mengambil penyanyi-penyanyi daripada perempuan, diagung-agungkan. Tuan-tuan yang saya muliakan, ulama-ulama membahaskan apakah makna jadi babi dan kera. Adakah mereka ini menjadi babi dan kera macam sebiji macam umat Nabi dulu? Kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Mereka menjadi kera yang hina. Maka ada ulama yang membicarakan bahawa ada hadis yang Nabi bermohon kepada Allah supaya umat di akhir zaman, umat baginda tak jadi macam itu. Maka ada ulama mengatakan bahawa bertukarnya menjadi babi dan kera, bertukarnya menjadi perangai macam perangai babi dan perangai kera. Adakah generasi kita sekarang berperangai dengan perangai babi dan kera? Sudah hilang sifat malu macam babi, memakan segala benda kotor macam babi. Dia tak kira ada halal ke, haram ke, siapa masak. Orang duk viral, benda tu ada babi, dia beratur makan macam tu. Adakah hari ni tak kisah dah tuan-tuan? Kotor ke, najis ke, haram ke, halal ya, belasah je, ambil je. Adakah benda ini sedang berlaku tanda-tanda kiamat sekarang ni tuan-tuan? Bila saya baca hadis tu, lama-lama saya duk fikir, bila masa manusia nak jadi babi dan kera ni? Mungkin sekarang tuan-tuan. Perasaan tak kisah dengan halal dan haram sudah hilang. Mak bapak melahirkan anak-anak tetapi sudah hilang sifat kasih. Dia bunuh anak, dia buang anak, dia tak kisah untuk belah anak dia. Malah hari ini macam babi tuan-tuan. Manusia sudah hilang perasaan cemburu kepada pasangan masing-masing. Hari ini manusia boleh buat benda-benda yang haram dengan sama-sama pasangan dengan pasangan yang lain. Udah jadi babi dah ni. Cuba tengok babi jantan. Kalau dia ada wife dia daripada babi betina, dia tak heran pun tuan-tuan. Babi jantan lain mai ceroboh wife dia tu. Tak ada perasaan. Pakat dia tolong pula buat. Sama-sama pula. Adakah sifat babi tu dah sampai pada kita? Begitu juga dengan kera. Kita tak nampak manusia jadi kera, tapi perangai kera tu banyak. Kera adalah sifat yang suka meniru. Apa yang orang buat, dia tiru. Apa yang orang buat, dia tiru. Dia suka ejek, dia suka tiru. Tanpa apa-apa benda, dia akan tiru, dia akan tiru. Tuan-tuan yang saya muliakan,
Kenapa jadi macam itu? Yang Allah henakan perangai jadi buruk-buruk macam itu. 3 sebab Da'i Aiman. Da'i Aiman, 3 sebab kata Nabi SAW. Pertama, dihalalkan, dianggap halal minum arak tu. Arak tu dianggap tak ada apa, biasa arak. Apa dah. Leceh tak minum arak. Hari ni tuan-tuan cuba tengok. Dulu kita rasa seronok lah kalau kilang arak tu nak ditutup. Nampak hargaya, harapan tak ada. 2, zina. Dah tak ada apa. Zina tak ada apa. Orang dah tak kisah. Boleh buat pengakuan terbuka dalam TV. Kita takut anak-anak kita jadi macam itu. Dan yang ketiga kata Nabi, kerana muzik dia halal dan dianggap halal. Malah penyanyi wanita diagung-agungkan. Hari ini jadi sungguh. Orang puji, orang agung-agungkan. Saya minta maaf tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak marah saya, marah habis. Saya cerita, cakap. Ada 2 penyanyi perempuan. Satu yang tutup aurat, satu yang tak tutup. Dua-dua saya takut. Tetapi yang lebih saya takut ialah yang pakai tudung tu saya takut. Sebab pengaruh dia akan lagi besar tuan-tuan. Orang akan anggap halal bergelek depan orang ramai. Sebab dia dah tutup, dia dah berhijab. Orang akan anggap perbuatan dia tu mulia, oh dah muslimah. Maka makin ramai orang akan, ini kalau betul-betul berhijrah, kalau betul-betul bertaubat, engkau jangan jadi buat, cari rezeki yang lebih halal. Walaupun sekadar jual nasi lemak tepi jalan, biarlah dia halal. Daripada kita tak termasuk dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kita nak sekarang ini balik kepada sunnah Nabi. Dalam pemakanan, cara hidup, semua balik pada sunnah Nabi. Balik pada ajaran Nabi supaya benda tu menghilang daripada kita. Budaya anak sombong, budaya nak bergaduh dengan bapa, budaya nak bergaduh dengan mak, budaya nak jadi anak derhaka. Kita duk tengok tadi komen macam-macam. Kita buat balik keluarga sunnah dalam keluarga kita. Yang kedua, tolong jaga pemakanan anak-anak. Dan pemakanan kita pun mak bapak. Mana yang orang-orang yang tak tentu halal ni, jangan buat. Sebab tu Da'i Aiman, zaman ke saya dulu, mak sendiri masak. Sebelum pergi sekolah, mak buat nasi, buah ikan sardin, buah kecap, dah cukup pergi sekolah, buat bekal. Macam mana sibuk anak 7-8 pun, mak tetap masak. Buah hasil air tangan mak. Nama kata nak makan di kedai ke anak sekarang ni tak ada tuan-tuan. Hari ni kita cuba tengok berapa banyak orang kita ni tak makan makanan yang kita tak tahu dia bersih ke tidak pembuatan dia. Memang bersih kedai. Kategori A bersih. Tapi kadang-kadang orang tu semayang, tak semayang kita tak kaji. Kadang-kadang kompom memang tak pernah semayang langsung. Pasal bukan agama kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Nak cerita hak sekarang ni punca jadi apa? Kita dah terlambat lah. Terus duduk cerita. Kita cerita apa yang aku nak buat sekarang. Untuk selamatkan. Sebab Allah pesan benda ni Da'i Aiman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kau. Jaga keluarga kau daripada ahli neraka. Daripada api neraka. Ini tanggungjawab kita sungguh tuan. Tanggungjawab kita sungguh. Hari ni satu soalan je saya Da'i Aiman. Ada Aiman rehat tengok saya sampai habis ni tuan-tuan. Saya buat perbandingan macam ni Da'i Aiman. Satu orang sakit gastrik. Pergi ke klinik.
Doktor bagi makan ubat gastrik, selesai. Sakit kepala. Doktor bagi ubat sakit kepala, balik makan telan, selesai. Sakit pinggang. Bagi makan ubat sakit pinggang, balik rumah, selesai. Kenapa kita tak kaji? Kenapa saya gastrik? Kenapa kita tak kaji? Kenapa aku pening kepala? Dan kenapa aku sakit pinggang? Hari ini, bila berlaku sesuatu benda pada anak Da'i Aiman, kita nak cepat berubah budak tu. Ustaz, anak saya nakal ni Ustaz. Tolonglah Ustaz, tolong bagi doa ke apa ke apa. Kita nampak tu. Zaman dulu dia suka hantar camp motivasi Da'i Aiman. Cuti sekolah hantar, cuti sekolah hantar. Sekarang mak bela anak PDPR di rumah. Baru dia tahu macam mana perangai anak dia. Saya kesian tuan-tuan. Cikgu-cikgu di sekolah, kalau anak murid tu tak dapat, anak murid tu tak catch up, anak murid tu slow, mereka akan push sampai budak tu boleh. Ini cikgu punya hebat ni. Kadang-kadang buat tuition selepas habis waktu sekolah supaya anak ni boleh baca Quran, anak ni boleh mengeja, anak ni boleh membaca. Tapi bila dah buat di rumah macam ni, saya takut tuan-tuan, berapa ramai anak-anak kita tak boleh baca Quran. Nak baca Quran macam mana lagi dah kalau dah macam ni? Berapa ramai anak-anak tak boleh sembahyang ni tuan-tuan. Saya takut. Kajilah balik benda-benda apa yang saya cakap ni tuan-tuan, bukan keji. Saya sebut pada tuan-tuan tadi, kita sakit gastrik, makan ubat selesai ke? Tak. Kita kena cari punca apa kamu gastrik. Kontrol tang situ. Punca apa kamu sakit kepala? Mesti ada punca. Jaga jangan bagi sakit kepala lagi. Kenapa kamu sakit pinggang? Mesti ada sebab. Jangan lagi. Punca tu kena cari. Kita tak boleh bergantung dengan ubat. Begitulah dengan anak-anak kita. Apa masalah dia? Apa jadi punca dia ni? Selesaikan daripada situ. InsyaAllah tuan-tuan, dia boleh menyelesaikan masalah. Mungkin puncanya ialah kita jauh daripada pemakanan Rasulullah, pemakanan sunnah. Kita jauh daripada perubatan Islam. Kita jauh daripada cara hidup Islam dalam keluarga kita. Kita dah terlalu mengikut kebaratan. Kita terlalu mengikut budaya-budaya yang tak elok dalam rumah kita. Akhirnya tuan-tuan, perkara itu menikam kita balik. Sebab itu sebelum kita mati, kita kena pastikan bahawa anak-anak kita jadi betul-betul baik. Sekarang ibu-ibu, bapa-bapa, tolonglah jaga anak elok-elok. PDPR buat sungguh-sungguh backup anak kita. Sebab kita sekarang dilanda wabak lah apa semua ni, kita dah tak ada apalah melainkan kita sendiri yang didik anak-anak kita yang betul-betul. Tolong cikgu-cikgu sekolah, bermakna kita tolong anak-anak kita sendiri. Supaya mereka ni dapat pendidikan yang lengkap, akhlak yang lengkap, adab yang bagus. Dan Da'i Aiman, saya tak pasti berapa orang yang tengok live kita Da'i Aiman. Saya tak pastilah FB Da'i Aiman sekarang makin menurun atau makin statik Da'i Aiman. Boleh naik jugalah Datuk. Sikit-sikit. Saya punya FB saya ni dia sekejap turun, sekejap dia naik. Hari tu 8 view, 6 orang view je. Pening kepala saya. Tapi malam ni alhamdulillah lah 874 live yang tengok. Masya Allah. Syukur pada Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat kita 800 orang lebih ni, Global Ehsan Relief di bawah pimpinan Ustaz Hanafi ni, yang saya kenal lah Ustaz Hanafi ni, banyak tolong orang. Daripada saya kenal Ustaz Hanafi ni daripada tahun 2005-2006 lebih kurang. Dia buat kerja-kerja hak kita, saya tak sanggup buat. Saya jaga orang tua-tua, buat tahfiz macam Da'i Aiman buat, yang tu saya sanggup insya-Allah.
Tapi nama kata nak bersengkam mata, nak selesaikan masalah apa semua ni, Allah, saya banyak kerja tuan. Tapi Ustaz Hanafi boleh buat. Jadi apa salahnya kita yang 872 orang yang ada malam ni, apa salahnya kita bagi RM10 seorang kepada Global Ehsan Relief, masukkan dalam akaun dia, kita transfer sekurang-kurangnya 8,000 yang kita dapat malam ni. Mereka boleh sumbangkan kepada orang-orang buta yang duk mengurut orang tapi pendapatan terjejah teruk pasal tak boleh buat PKP. Mana nak cari duit tuan? Orang buta. Kerja mereka duk urut orang. Macam mana nak bantu orang yang susah tuan-tuan? Sampai anak pun kena pegang dengan alung. Jadi apa yang dibuat oleh Global Ehsan ni cukup bagus. Kita tak bagi banyak pun, tak mau RM10 pun tak apa lah, bagi RM5. RM1 pun tak apa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, ada yang kita bantu saudara kita. InsyaAllah Da'i Aiman, saya minta maaf malam ni saya serius sikit. Walaupun baju bunga-bunga tapi kena serius sebab dia melibatkan neraka, melibatkan syurga, melibatkan anak-anak kita. Dan untuk akak-akak abang-abang, tolonglah jaga apa benda yang saya sebutkan tadi. Jangan kita pegang benda-benda yang tak elok. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannar aula bih. Satu benda haram yang kita ambil jadi daging kita daripada sumber haram, maka nerakalah yang layak untuk kita. Na'udzubillah. Jadi Da'i Aiman, sekadar itu saja perkongsian kita Da'i Aiman. Masya Allah, terima kasih Dato'. Alhamdulillah, kita lihat di sini bahawa jelas menunjukkan siapa yang dalam dirinya ada perkara-perkara haram, maka api neraka lah yang paling aula pada dia. Dato', mungkin last word daripada Dato' boleh Dato'? Ya. Okey, baik. Bila kita melihatkan perbezaan di antara pendidikan kepada anak-anak 70-an dan zaman sekarang ni, beza bila Datuk sebut pasal nasi, ikan kering, bubur kicap bawa pergi sekolah. Jadi benda tu kita dapat imagine lah Datuk, betapa bersyukurnya kita pada waktu itu Datuk kan. Nak cerita pasal handset apa semua ni memang tak ada lah Datuk kan. Dan kekangan sekarang ni adalah game dan sebagainya. Tapi kekangan pada zaman dulu mungkin berbeza caranya. Last word daripada Datuk, mungkin Datuk boleh bagi nasihat kepada kita semua pada hari ini macam mana nak bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang ni Datuk. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Aiman. Sidang penonton yang saya muliakan. Tuan-tuan yang nak masukkan sumbangan pada Global Ehsan Relief, nombornya ada yang tertera dekat jalan tu. Saya nak sebut tak erti Da'i Aiman nak sebut apa. Scrolling ada situ. Da'i Aiman dia tahu dia generasi moden, saya generasi 70-an, tak erti nak sebut untuk minta kepada admin Global Ehsan tolonglah tulis sikit kan apa nama, komen kat situ, pin kat situ, semua orang boleh baca. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita membicarakan tentang kehidupan yang berbeza, zamannya. Sebab itu kita nak mendidik orang mengikut zaman, kesesuaian zaman. Mungkin ada zaman saya dulu nak diterapkan pada zaman kita sekarang mungkin dah tak sesuai. Kita mendidik mengikut zaman budak-budak sekarang. Kalau zaman kita dulu, tok, opah, duk marah budak-budak tengok TV. Dia kata kecil tak nampak. Dia tengok TV tu Aiman, marah. Sebab tu saya ada TV Da'i Aiman, saya mula ada TV tahun 79. TV hitam putih. Masa tu siaran dia start pukul 3. Habislah pukul 10 habis. Saya ingat lagi mak saya kunci tu. Pasal TV tu dia ada kunci. Dia ada skrin tutup, dia boleh lipat kunci. Dan kami tak berani buka. Padahal kunci tak ke mana sangat. Dia ambil screwdriver buka. Tadi tak ada siapa abang-abang saya. Saya anak bongsu.
Tak ada siapa abang-abang saya yang berani buka, kakak-kakak saya berani buka. Tak ada. Lepas tu mak saya kahwin, apa semua ni dapat adik semualah. Saya tak jadi bongsu lah, saya dapat jadi nombor 7. Ada 3 lagi adik, meninggal seorang. Tuan-tuan, tak berani buka. Mak saya bila dia nak pergi mengajar, dia kunci tu, tak berani buka. Tunggu dia buka, baru buka TV tu. Dan habis rancangan, mak kata tidur, tidur. Tapi zaman sekarang ni, Allahu Akbar. Ada setengah mak bapak tak faham. Duk main handphone je. Apa ni? Dia bukan main handphone makcik, dia PDPR. Dia PDPR. Memang dia kena cari, tak ada handphone. Macam mana dia nak cari bahan? Kadang-kadang pukul 12, anak saya Da'i Aiman 12.30 tak habis. Oh yo. 12.30 malam tu punya rajin cikgu dia. La ilaha illallah. Apa? Nak kata apa? Tapi kita, walaupun zaman berubah, handphone tu dah jadi benda yang kena ada di rumah. Okay, MacBook ke apa benda semua ke, kena ada. Peranan mak bapak tetap sama. Haram tetap haram. Halal tetap halal. Tegur tetap tegur. Nasihat tetap nasihat. Hukuman tetap hukuman. Tetap hukuman. Jangan bagi sangat. Tengok apa benda betul ke dia buat PDPR. Betul ke dia menggunakan benda tu pada jalan yang betul. Cuma tanggungjawab kita kena lebih lagi pada mak bapak dulu. Sebab mak bapak kita dulu, anak-anak pukul 10 tidur dah. Habis cerita combat azman subuh. Habis tidur. Habis tayangan gambar Melayu, hari Jumaat malam Sabtu tidur. Zaman sekarang TV 24 jam. Internet 24 jam. TikTok 24 jam. Nak tengok TikTok, hebat tak hebat TikTok, tunggu tengah malam. Siang ni kurang banyak. Malam tu dia penuh. View punya banyak. Menunjukkan bahawa orang sekarang tak tidur. Kita dah mula mengubah sistem yang disebut oleh Allah dalam Quran. Wa ja'alna naumakum subata. Kita dah ubah dah. Tidur ni jadi rehat. Maka kita tukar sistem. Siang tidur, malam jaga. Maka bila kita dah menukar sistem, itu yang rosak. Anak-anak saya pun ada handphone. Daripada mereka zaman sekolah menengah. Bila mereka duduk di asrama Aiman, balik ke rumah, benda yang pertama mereka cari ialah handphone. Tapi bila bercakap dengan kami, handphone simpan. Bila makan nasi, handphone simpan. Bila makan keluarga, handphone tutup. Bila tengok TV bersama, handphone simpan. Takut kena marah ke Datuk? Ya? Takut kena marah ke? Tak. Sebab kita bagi tumpuan penuh. Ayah nak tumpuan penuh, koma pun nak tumpuan penuh pada ayah. Masa itu saya tak bagi guna dah. Sekarang masa untuk ayah, masa untuk mama, masa untuk keluarga. Jadi tuan-tuan, tolonglah buat peraturan dalam rumah kita supaya anak-anak kita menjadi orang yang akhlaknya baik macam Ustaz Hanafi sebutkan tadi. Dan iman yang teguh menghadapi cabaran-cabaran di masa yang akan datang. Terima kasih Da'i Aiman. Okey, terima kasih Datuk. Saya boleh faham dari apa perbincangan kita pada malam ini, iaitu transfer feeling. Lebih kepada kita beri pendekatan untuk mengeducate, mengajar anak-anak buat peraturan, ajar mereka, bagi mereka faham kenapa kita buat seperti itu. Dan kita nak ucap terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas
perkongsian pada malam ini. Dan kepada para penonton yang menonton kita pada malam ini, sebarang penyertaan untuk membantu insan yang memerlukan boleh disalurkan kepada Global Ehsan Relief melalui Maybank GER Malaysia Berhad 551137527068 ataupun boleh hubungi kita di talian 0122340413. Terima kasih kepada anda semua yang membantu Global Ehsan Relief, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Global Ehsan Relief atas jemputan pada malam ini, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas sekali lagi kerana bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih Datuk, beri ilmu kepada kita. Terutama saya ni Datuk, orang kata pada zaman 2013 zaman 2013 ni memang sangat-sangat mencabarlah dalam kita nak orang kata mendidik anak-anak ni, dan saya akan ambil apa yang Datuk sebut tadi untuk saya praktikkan kepada anak-anak saya sini Datuk. Alhamdulillah saya dah 4 orang anak Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Ada harapan tambah lagi tu. InsyaAllah tak ada harapan, dan kita just nak update sikit Datuk. Pondok pengajian kita dah siap 6 unit pondok Datuk, dan kita dalam proses untuk membina lagi 12 unit pondok. Okey, dan Datuk kita punya di bahagian depan pondok tu kita ada kilang lama, dan kilang lama tu dalam proses untuk nak direnovate menjadi sebuah dewan besar. Dan kita sebut sebagai surau serbaguna. Dia boleh jadi dewan, dia boleh jadi orang kata dewan serbaguna untuk kuliah kita Datuk. Jadi alhamdulillah kita dah terkumpul lebih kurang dalam RM30,000 Datuk untuk kita nak siapkan tapak terlebih dahulu. Sebab rangkanya dah ada, kita buat tapak dan kemudian baru kita sambung untuk proses seterusnya Datuk. Jadi saya nak minta doa lah daripada Datuk, doakan kami semua. InsyaAllah perjalanan, maklumlah PKP ni Datuk kan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Kalau boleh berjalan, saya pun nak melawat tempat Da'i Aiman. InsyaAllah Datuk. Kita sokong, kita bantu insyaAllah. Mudah-mudahan kita pun sama-sama doakan Da'i Aiman dan seluruh kepimpinan di sana dan pelajar-pelajar di sekolah tahfiz dan pondok Da'i Aiman dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki insya-Allah. Terima kasih pada orang kampung juga Da'i Aiman. Alhamdulillah. Yang banyak dia membantu dan beri kerjasama kepada Da'i Aiman. Tahniah, bukan senang Da'i Aiman. Orang kampung nak tolong. Ini satu rezeki lah buat Da'i Aiman insya-Allah. Alhamdulillah. Betul Datuk. Kadang-kadang bila kita nak nak korek, kita nak tanah sebagainya, dia orang tak nak duit Datuk. Diorang tak nak duit. Jadi diorang hantar bata, diorang hantar simen, diorang hantar batu dan sebagainya. Kita pun rasa macam sebersalah dengan diorang Datuk. Jadi orang kata orang kampung ni memang sangat-sangat memberi kerjasama. Sebab itu Datuk, kita di tahfiz kita buat satu food bank makanan untuk orang kampung nak datang ambil sahaja. Kita buat depan tu kita ada daimat, di sebelah daimat tu kita ada buat food bank, siapa nak datang ambil je. Barang-barang keperluan makanan dekat tempat kita ini bagi membantu terutamanya di kawasan kampung kita lah Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu saja untuk malam ni Datuk. Terima kasih sekali lagi dan tolong minta doa pada Datuk lah untuk kita dapat terus di sini Datuk. Orang kata jadi barokah kedua Datuk Amin, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey, terima kasih juga kepada para penonton kita pada malam ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Kita jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.